Nabi Muhammad pesan dalam hadis dia, kota Konstantinopel ini akan jatuh di tangan satu orang raja yang baik dan tentera yang baik. Raja pun baik, tentera pun baik. Jarang-jarang nak dapat. Kadang-kadang ada raja yang baik, tentera dia ada jahat. Ada tentera baik, raja dia jahat. Tapi tentera yang akan membuka Konstantinopel ialah tentera, rajanya baik, tenteranya baik. Bila dengar hadis yang macam ini, umat Islam pun masing-masing menyerbulah ke arah Konstantinopel, daripada zaman sahabat sampailah zaman seterusnya, dengan harapan dapat mengalahkan Konstantinopel dan jadi sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Nabi, mereka tu raja yang baik dan tentera dia tentera yang baik. Sahabat Nabi pun pergi lawan, tak boleh menang, kalah juga, dan dia dimakamkan di tepi kota tu. Begitulah juga generasi seterusnya, sampailah pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia berperang berpuluh-puluh hari dan akhirnya berjaya mengalahkan tentera Kristian yang menguasai Konstantinopel. Sampailah ke hari ini, ya, Konstantinopel ni dah jadi Turki lah sekarang ni. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluk Konstantinopel dengan satu kaedah yang sangat istimewa. Dia tarik kapal melalui jalan darat, naik atas bukit, turun dalam selat. Cerita panjang kita tak ulang lagi lah. Cuma yang kita nak tumpukan di sini, kisah sewaktu orang Islam dah takluk Konstantinopel, mereka nak mendirikan sembahyang Jumaat kali pertama. Nak pilih siapa dia yang layak jadi imam. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih pun tanya kepada tentera-tentera dia, siapakah antara kamu yang sejak balik dia pernah tinggalkan semayang, sila duduk. Sejak umur balik 12, 13, 14, 15 lah, ya. Biasanya macam tu. Siapa yang sejak balik pernah tinggal semayang walau satu waktu, sila duduk. Dalam tentera ada yang puluh ribu tu, tak ada satu orang pun yang duduk. Maksud dia punya tentera tu sejak balik memang tak pernah tinggal semayang. Macam kita ni memang tak layak lah nak jadi tentera kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, apatah lagi nak jadi macam Sultan Muhammad Al-Fatih. Punya hebatnya tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab tu hadis Nabi mengatakan mereka ini adalah raja yang baik dan tentera yang baik. Cukup susah nak dapat raja baik, tentera baik. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih tanya lagi, siapakah antara kalian ini yang sejak daripada balik tak pernah meninggalkan solat rawatib, solat sunat yang mengiringi semayang ni? Siapa yang pernah tinggal, sila duduk. Jadi sebahagian daripada tentera dia duduk. Maksudnya sebahagian daripada tentera dia pernah meninggalkan solat rawatib. Masalah dia sekarang nak pilih imam seorang je, orang masih ramai lagi. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih pun dia keluarkan soalan kali yang ketiga, siapakah antara kalian semua yang sejak balik tak pernah meninggalkan solat malam, tak pernah meninggalkan solat tahajud? Siapa yang pernah tinggal, sila duduk. Semua tentera dia duduk. Maksudnya mereka ni semayang fardu tak pernah tinggal, semayang sunat rawatib tak pernah tinggal, semayang tahajud ada yang tertinggal. Dan yang tak pernah tinggal ialah dia seorang saja, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri. Dia masa tu dia berdiri. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni sejak daripada dia balik, solat sunat rawatib tak pernah tinggal, solat fardu tak pernah tinggal, semayang tahajud tak pernah tinggal. Begitulah kualiti satu orang raja yang baik dan tentera yang baik. Jadi macam kita ni memang tak sampai lah nak jadi Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak jadi tentera dia pun kita tak layak. Tapi kita dah sedar diri kita tak layak, kita boleh cuba pada anak-anak kita. Anak-anak kita ramai yang belum balik lagi, kita target, anak aku ni nak bagi jadi sekurang-kurangnya macam tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia balik saja nanti, aku nak suruh dia jangan tinggal semayang. Anak kita boleh. Kalau anak tak boleh, anak dah besar-besar dah, tuju pada cucu pula. Aku dah tak lepas, anak-anak aku pun tak lepas, cucu aku nak pilih juga seorang bagi jadi macam tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak dia balik saja, solat fardu tak mau bagi dia tinggal. Kalau boleh solat tahajud suruh dia buat. Kok-kok lah boleh mencapai tahap tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi begitulah, ya, kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga tenteranya yang mampu mengalahkan satu kuasa besar zaman itu, iaitu Rom lah, Byzantine, ya, di Konstantinopel.
Dan hari ini umat Islam kalau hendak mengalahkan tentera-tentera kufar, terutamanya tentera-tentera Zionis, dia mestilah ada pemimpin yang macam ini, dan mesti juga ada tentera yang macam ini, baru boleh mengalahkan mereka. Wallahu a'lam. Begitulah tadi 4 tugasan daripada kuliah yang lepas. 4 tugasan. Jadi secara sepintas selalunya dalam kuliah yang lepas kita tengok ilmu-ilmu yang fardu ain, ya. Dalam ilmu-ilmu yang fardu ain ini ada ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang mesti semua orang belajar ada 3 bahagian. Kita kupas dah hari itu. Bahagian yang pertama namanya akidah. Bahagian yang kedua namanya perkara-perkara yang kita kena buat. Bahagian yang ketiga perkara-perkara yang kita tak boleh buat. Yang ni kita tak ceritalah dah, sekadar imbas begitu saja. Dan yang akhirnya dalam kuliah yang lalu kita petik kata Imam Al-Ghazali, menghilangkan sifat-sifat tadi adalah fardu ain. Sifat-sifat apa? Sifat-sifat mazmumah, iaitu takbur, ujub, riya, hasad, dengki, tamak, haluba. Nak hilangkan sifat-sifat ni dia fardu ain. Maksudnya semua orang kena buat. Kata Imam Ghazali lagi, dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya, sebab-sebabnya, tanda-tandanya, dan cara mengubatinya. Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan akan terperosok ke dalamnya. Nak hilangkan segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak tadi, antaranya takbur, ujub, riya, hasad, dengki, tamak, haluba, semua itu kita mesti belajar tentang cara-cara nak bagi hilang dia. Tentang sifat-sifat ilmu tu, ya. Kita akan sentuh dalam kitab Ihya Ulumuddin kita ni dalam pelajaran yang akan datang. Jauh lagi pelajaran tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitulah kita mengimbas kembali. Sekarang kita nak masuklah pelajaran kita pada hari ini. Sebagaimana nota yang saya bagi pada tuan-tuan tu, tajuk dia ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain dah sudah, masuk ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Kita pun fahamlah hari tu, fardu ain ni semua orang mesti buat. Sementara fardu kifayah, kalau ada satu orang ataupun 2-3 orang dah tolong buat, maka orang lain dia selamat, tak berdosa. Yang berhuruf condong dalam kita punya nota itu ialah petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali yang cakap tu. Kata Imam Al-Ghazali, dan ilmu-ilmu itu dengan disangkutkan kepada fardu yang sedang kita bicarakan, iaitu fardu kifayah ini terbahagi kepada 2. Yang pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu bukan syariah.